Okey, sekarang cikgu dah rekod. Lambat. Cikgu tunggu 8.20 tadi. Cikgu dah mula kelas dah. Okey, sekarang cikgu start rekod. Cikgu start rekod. Jadi kita akan mulakan kelas kita. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Apa yang kita nak belajar hari ini? Boleh buka buku teks, boleh buka nota yang cikgu bagi, buka di bab 5. Okey, sebelum tu untuk yang beragama Islam, masing-masing boleh ikut cikgu. Kita akan mulakan kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab fa ila rabbika farghab. Okey, jadi hari ini cikgu nak masing-masing dalam keadaan ready untuk belajar. Okey, ada buku teks, sila bawa. Dah tengok nota yang cikgu download dalam PDF tu? Sila download. Tak perlu print pun. Kalau nak print sekali, lagi better. Okey, lepas tu kalau kamu ada buku fokus, boleh buka. Sebab apa cikgu akan buat homework daripada buku fokus tu. Bagus Zulaika. Okey, jadi masing-masing sebelum cikgu teruskan, dengar ke ni suara cikgu ni? Cikgu nak dengar sikit. Dengar ke suara cikgu? Dengar. Boleh. Okey. Okey. Sediakan buku nota, buku latihan. Sebab apa? Sebab cikgu nak tulis nota dekat dalam whiteboard. Semua yang cikgu tulis dekat whiteboard tu cikgu nak kamu salin. Cikgu nak kamu salin. Okey. Lepas tu, sediakan juga satu ruangan kat mana kamu akan buat latihan. Kamu akan snap, hantar dekat cikgu by WhatsApp. Okey, jom kita mulakan kelas kita. Dah ready belum ni nak mulakan kelas ni? Dah ready belum? Dah ready cakap dah. Cikgu nak dengar suara sikit. Dah. Yang lain macam mana? Dah. Okey. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Okey, kejap cikgu mula share. Okey. Kalau kamu dah nampak skrin cikgu tu, tak ada masalah. Maksudnya kamu nampaklah. Okey, kita nak belajar tentang ungkapan algebra. Kita nak belajar tentang ungkapan algebra. Cikgu, hari tu kan kita dah belajar dah algebra ni. Okey. Ya, kita dah belajar untuk bulan lepas. Tapi nak buat macam mana? Dah bab 5 kamu tentang ungkapan algebra. Dah belajar belum bab 5 dekat sekolah? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah belajar belum dekat sekolah? Belum. Okey. Jadi, tengok dekat depan, selalunya bab 5, 6, 7 ni akan masuk exam pertengahan tahun. Pertama, kita pergi kepada ungkapan algebra. Ini adalah tajuk kita. Ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Kalau kita bercakap tentang ungkapan, ungkapan ni adalah satu statement. Satu statement. Tetapi dalam statement dalam matematik, kita tunjuk dalam bentuk persamaan. Bentuk nombor. Okey, kita berbalik kepada nota yang cikgu tunjuk dekat depan. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey. Yang ini cikgu dah ada ajar dah. Okey, huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Kita gunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Okey, masing-masing. Apa yang dimaksudkan dengan huruf untuk mewakili pemboleh ubah ni? Okey, kita dah belajar pemboleh ubah dalam matematik. Dalam sains. Pemboleh ubah. Berapa jenis pemboleh ubah kita ada? Pemboleh ubah constant. Manipulated. Tak apalah yang tu. Okey, tengok kat sini. Pemboleh ubah, nama lain dia kita bercakap tentang pemalar. Pemalar. Okey.
semua benda dalam matematik, semua benda, cikgu dah terang dah ni hari tu, tapi cikgu terangkan lagi sekali. Semua benda dalam matematik tak semestinya kita tahu semua data. Kita tahu semua data. Contoh 5 tambah 5 sama dengan 10. Okey, 5 tambah 5 sama dengan 10. Okey, ini contoh yang kita tahu. Contoh 5 tambah 5, ya kita tahu dia 10. Tapi ada satu, cikgu nak kamu bahagikan. Yang ini dia punya persamaan. Yang ini dia punya jawapan. Persamaan ni macam soalan lah. Soalan. Okey, ada satu keadaan kita tak tahu apa tambah apa sama dengan 10. 5 tambah dengan apa sama dengan 10. Ini cikgu terus tunjuk. Ini contoh pertama. Ini contoh kedua. 5 tambah apa sama dengan 10. Jadi bila kamu dah tingkatan 1, kita nak tahu nak isi apa dengan kotak tu. Kamu kena isi dengan huruf 5 tambah X sama dengan 10. Jadi dekat sini bila ada huruf, maksudnya X adalah pemboleh ubah. X adalah pemboleh ubah. Itu kita wakilkan dulu masa sekolah rendah. Masa sekolah rendah kita pakai kotak tau. Kita pakai kotak. Tapi bila kita dah sekolah menengah naik tingkatan 1, kita masuk belajar bab 5, kita wakilkan dengan nilai yang kita tak tahu dengan huruf. Itu maksudnya bila ada huruf kita panggil dia algebra. Maksudnya dekat sini X ni adalah algebra. Jadi bila ada persamaan yang membentuk dia ada sekali dengan huruf, kita panggil dia persamaan algebra. Okey. Maksudnya yang panjang-panjang ni cikgu tengah terang pasal apa? Cikgu tengah terang yang ungkapan algebra adalah bermaksud kamu mewakilkan ni, salin tahu ini. Mewakilkan sesuatu nilai yang tidak tahu. Maksudnya kita tak tahu apa nilai tu dengan huruf. Okey, dekat dalam kotak warna merah, cikgu nak kamu salin dalam buku nota kamu. Algebra bermaksud kita wakilkan sesuatu nilai yang kita tak tahu dengan huruf. Jadi apabila kita dah wakilkan dengan huruf, maksudnya huruf tu kita sebut sebagai pemalar ataupun pemboleh ubah. Jelas ke ni? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke ni? Alamak. Macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Mana ni yang lain ni? Cikgu tak dengar ni. Boleh lah. Boleh lah. Okey. Tak apa. Kalau tak faham, bagi tahu. Kalau tak faham, bagi tahu. Okey, siapa yang masih tak faham? Bagi tahu. Saya tak faham. Cakap. Saya. Okey, tak apalah. Nanti cikgu akan tunjuk contoh. Seorang jika tak faham. Yang lain dah faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit, nak dengar respon sikit. Faham. Oh, ada yang faham. Okey, sebelum cikgu nak teruskan, cikgu nak masing-masing salin yang ni. Dah salin belum yang dalam kotak ni? Dah. Cikgu tak dengar suara. Dah salin belum? Dah. Yang dalam kotak. Belum. Oh, yang belum tu salin. Amboi, malu-malu. Jangan malu-malulah dengan cikgu. Okey, dekat dalam kotak merah ni, kalau siapa-siapa yang tak faham, salin je. Salin je. Dia memang kalau nak lagi faham, cikgu akan tunjukkan contoh. Jangan risau.
Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, dah habis salin bagi tahu cikgu? Dah habis belum? Sudah. Cikgu. Sudah. Okey. Amboi, jangan malu-malu dengan cikgu. Okey, jadi sekarang kita boleh buka buku teks. Boleh buka buku teks. Cikgu nak terang blok kayu ni. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, kita nak tengok kat sini Okey. Algebra ni cikgu kena terang satu-satu tau. Cikgu harap kamu fokus. Okey. Sekarang adalah situasi yang pertama. Kalau siapa fokus dia dapat, siapa tak fokus dia tak dapat. Jadi peruntukan masa untuk fokus. Okey, sekarang motif kita kat sini, objektif kita dekat sini adalah kita nak cari jumlah blok kayu. Blok kayu. Blok kayu tu apa? Blok kayu tu apa? Blok kayu adalah kayu yang dipotong dalam keadaan kuboid. Dalam keadaan kubus boleh juga. Ini adalah blok kayu. Okey, sampai situ jelas? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Tengok kepada situasi yang pertama. Okey, tengok betul-betul. Sekarang dia kata suatu beg. Suatu beg. Ini adalah beg dia. Yang warna biru ni, adalah beg dia. Beg dia ni. Beg ni mengandungi X blok kayu. Dalam beg ni dia simpan apa? Dia simpan blok kayu. Tapi dia tak bagi tahu dalam satu beg ada berapa blok kayu. Jadi kita tak tahu berapakah nilai blok kayu yang tepat dalam beg tu. Jadi bila kita tak tahu, kita wakilkan dia dengan X. Kita wakilkan dia dengan huruf. Itu maksudnya kita gunakan algebra. Kita gunakan huruf sebagai wakil. Jelas ke? Jelas, cikgu. Okey, yang lain Jelas. macam mana? Okey. Okey, cikgu ulang balik penjelasan cikgu. Kenapa dia sebut sebagai X? Kenapa dia sebut sebagai X? Sebab ini adalah beg. Beg ni digunakan untuk simpan blok kayu. Tetapi kita tahu dah benda tu, kita tahu dah. Tetapi kita tak tahu berapa blok kayu yang muat dalam beg tu. Jadi bila kita tak tahu, kita letak dia X. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit ramai-ramai. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Okey, bagus. Sekarang fokus. Sekarang fokus. Situasi nombor 2. Situasi nombor 2. Cikgu nak kamu tengok situasi nombor 2. Kalau yang baru masuk tak nampak cikgu share screen, bagi tahu bersuara. Sebab cikgu tak tengok sangat kat WhatsApp ni. Okey, situasi nombor 2. Warna kayu, warna coklat ni apa? Ini maksudnya ni blok kayu. Okey. Tengok balik soalan kita. Kita punya objektif, kehendak kita adalah kita nak cari jumlah blok kayu dalam sesuatu keadaan. Ni keadaan yang pertama. Kita pergi pula keadaan kedua. Okey, yang pertama kita ada beg tadi. Dalam beg tadi kita tak tahu berapa blok kayu yang dimasukkan ke dalam beg tu. Jadi bila kita tak tahu, kita letak sebagai X. Lepas tu dia kata apa? 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg tu. Di situasi nombor 2, kita tahu ada 3 blok kayu. Maksudnya kita dah fix. Dia dah fix. 3 blok kayu ditambahkan ke dalam beg tu. Sebab tu kita boleh tulis tambah 3. X tambah 3. Kenapa kita boleh tulis tambah 3? Sebab ini adalah fix. 3 ni adalah fix. Ataupun kita panggil dia tetap. Kamu tak boleh ubah dia X tambah 5. Sebab apa? Sebab yang dimasukkan dekat sini blok kayu yang pertama, blok kayu yang kedua, blok kayu yang ketiga. Jadi bila dia fix, kamu tak boleh tulis nombor lain, kamu kena tulis X
tambah 3. X tu untuk apa? X tu adalah untuk jumlah kayu yang kita tak tahu yang ada dalam beg tu. Jelas ke cikgu nak dengar suara sikit? Jelas, cikgu. Jelas. Okey. Jelas. Bagus. Jadi situasi yang pertama kita bercakap tentang tambah. Tambah. Kita memasukkan. Bila kita masukkan, maksudnya kita kena tambah. Siapa yang tak jelas, bagi tahu terus. Okey, cikgu akan proceed kepada situasi nombor 3. Masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Sebab apa cikgu terangkan betul-betul ni? Sebab ini adalah sesuatu tajuk yang mana kamu nak faham, form 5 baru faham. Dia macam tu. Jadi cikgu nak semua orang fokus. Cikgu nak semua orang fokus. Okey, situasi yang kedua. Situasi yang kedua. Okey, kita kena ingat. Objektif kita untuk menjawab soalan dekat depan ni adalah untuk kita kira jumlah blok kayu. Kita nak kira jumlah blok kayu. Sekarang kita pergi kepada situasi nombor 3. Okey, yang pertama X. Apa maksud X ni? X ni bukan maksudnya beg tu. X ni adalah mewakili jumlah blok kayu yang di dalam beg ni. Maksudnya kita tak tahu berapa nilai blok kayu dalam beg tu. Jadi bila kita tak tahu, kita wakilkan dengan apa-apa huruf. Jadi dekat sini soalan pakai X. Okey, situasi yang ketiga, masalahnya dia 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg tu. 1, 2, 3, 4. Maksud dikeluarkan, kita kena tolak dengan 4. Kita kena tolak dengan 4. X tolak 4. Kamu kena tulis tolak 4 ni. Sebab apa? Sebab dia fix. Dia adalah tetap. Apa maksud tetap ni? Tetap ni adalah jumlah yang diketahui. Jumlah yang diketahui. Jadi kenapa kita tolak dengan 4? Sebab dia tak cakap, sorry. Sebab soalan ni bagi tahu ada 4 blok kayu yang dikeluarkan daripada kotak ni. Ni blok kayu yang pertama, blok kayu yang kedua, blok kayu yang ketiga, blok kayu yang keempat. Jelas ke untuk situasi nombor 3? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Kalau boleh cakap boleh. Boleh. Yang Boleh. lain macam mana? Boleh. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Respon. Okey. Kita pergi kepada situasi nombor 4. Situasi nombor 4. Masing-masing boleh tengok dekat situasi nombor 4. Okey. Masing-masing boleh tengok dekat situasi nombor 4. Jangan risau. Jangan risau. Kalau siapa-siapa yang rasa dia tak ada benda ni ada dalam buku teks. Yang tak ada dalam buku teks, nota yang cikgu salin dekat tepi-tepi ni. Okey, kita pergi kepada situasi nombor 4. Bilangan blok kayu. Okey, bilangan blok kayu. Bila dia cakap bilangan blok kayu di dalam beg. Kamu kena faham, yang kita tak tahu, nilai yang kita tak tahu. Cikgu tulis, nilai yang tak diketahui. Bila kita tak tahu, apa yang nilai yang kita tak tahu? Nilai yang kita tak tahu adalah jumlah blok kayu dalam beg. Jadi, bila kita tak tahu jumlah blok kayu dalam beg, kita wakilkan dengan huruf. Kita wakilkan dengan huruf. Jadi, huruf apa yang dipilih dekat sini? Huruf apa yang dipilih dekat sini adalah huruf X. Okey, jadi kita tengok kepada situasi nombor 4. Kalau kamu tak faham macam mana S tu, ni S ni adalah nilai yang kita tak ketahui. Apa nilai yang kita tak ketahui? Jumlah blok kayu dalam bags. Kita tak tahu ada berapa blok kayu dalam bags. Jadi bila kita tak tahu, kita wakilkan dengan huruf X. Ni X. Okey, dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Dibahagikan. Maksudnya, kat sini kita ada Zulaika. Lepas tu, kita ada Anis.
Cikgu bagi Zulaikha separuh, Anis separuh. Jadi dekat situ jumlah blok kayu di dalam beg berapa Zulaikha dapat? X bahagi 2. Itu adalah jumlah yang Zulaikha dapat. Berapa jumlah Anis dapat? X bahagi 2. Itu adalah jumlah yang Anis dapat. Tengok kat sini. Kan cikgu cakap Zulaikha tadi. Cikgu cakap Zulaikha dan Anis. Berapakah jumlah blok kayu yang Zulaikha dapat? X per 2. Anis dapat berapa? X per 2. Bila bersebut tentang algebra, jawapan dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi X per 2. Zulaikha dapat berapa? X per 2. Sebab apa jadi macam ni? Kenapa kita tak boleh cakap Zulaikha dapat 50, Anis cakap dapat 50? Sebab kita tak tahu berapa jumlah blok kayu dalam beg tu. Ini adalah situasi nombor 4. Jadi jawapan dia kalau orang tanya berapa Zulaikha dapat? X per 2. Ni jawapan dia. Berapa Anis dapat? X per 2. Itu cara kita nak gunakan algebra tu. Tu adalah cara yang kita nak gunakan algebra tu. Okey, macam mana? Boleh follow lagi tak ni? Jelas ke? Cikgu nak dengar. Okey. Yang lain Jelas. macam mana? Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Cakap jelas je. Kalau kurang jelas, bagi tahu cikgu. Okey, kita pergi kepada situasi nombor 5. Kita ada situasi 5, 6, 7. Kita ada lagi 3 situasi. Okey. Tengok dekat sini. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, situasi yang kelima. Situasi yang kelima cikgu buat dekat sebelah. Cikgu buat kat sebelah. Okey, kamu kena faham betul-betul. Okey. Tengok dekat sini. Okey. Yang pertama, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Maksudnya dia cakap tentang beg yang sama. Beg yang sama. Beg yang saiz dia sama, warna dia sama. Jadi bila beg dia sama, saiz dia sama, warna dia sama, maksudnya dia boleh memuatkan jumlah blok kayu yang sama. Jadi beg yang pertama kita tak tahu berapa jumlah dia, kita panggil dia X. Beg yang kedua kita tak tahu berapa jumlah blok kayu yang ada di dalam beg nombor 2. Jadi kita panggil X. Orang kata, jadi dekat sini kita nak tahu berapakah nilai blok kayu yang ada sekarang. Kita tak nampak blok kayu tu. Yang kita nampak adalah beg. Jadi dalam beg tu kita tak tahu ada berapa blok kayu. Kita wakilkan dengan huruf. Kenapa cikgu boleh wakilkan beg pertama X, beg kedua X? Sebab dia guna X, dia guna beg yang sama. Bila dia guna beg yang sama, bermaksud jumlah blok kayu yang boleh dimuatkan ke dalam beg tu adalah sama. Jadi kita menggunakan darab. Tadi kita guna bahagi. Sekarang kita guna darab. Ada berapa beg? 2. Jadi 2 darab X. Dia akan jadi 2X. Bila orang tanya berapa jumlah blok kayu sekarang? Jawapan dia bukan dalam keadaan nombor 100, 150, 200. Bukan. Tetapi dia dalam keadaan algebra. Algebra tu maksud apa? Huruf. Huruf. Kita wakilkan huruf untuk nilai yang kita tak tahu. Jadi, jawapan dia sekarang adalah 2X. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Jelas. Okey. Okey, kalau okey sekejap ada ramai baru masuk, cikgu reshare balik skrin cikgu. Cikgu reshare balik skrin cikgu. Okey, cikgu teruskan penerangan cikgu yang ke-6. Untuk situasi yang ke-6, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan satu-satu. Cikgu akan terangkan satu-satu. Okey, cikgu akan terangkan kenapa 2X, kenapa tambah Y, kenapa tambah dengan 2. Okey, tengok kat sini. Sekarang objektif kita adalah untuk menyebut tentang ungkapan algebra. Ni adalah ungkapan algebra. Kenapa dia dikira sebagai ungkapan algebra? Sebab dia wakilkan huruf untuk nilai yang kita tak tahu. Okey, kita tengok kepada situasi yang ke-6. Masing-masing boleh tengok kepada situasi yang ke-6.
2 beg. Masing-masing mengandungi X blok kayu. Okey, yang ni kita tahu dia beg yang sama. Bila dia beg yang sama, macam tadi, dia boleh memuatkan jumlah blok kayu yang sama. Jadi sebab tu nama dia dekat sini kita panggil dia 2X. Kita panggil dia 2X. Lepas tu dia tambah pula satu lagi beg. Ditambah pula satu lagi beg, iaitu beg Y. Kenapa dia jadi beg Y? Sebab dalam beg Y, kita tak tahu berapa jumlah blok kayu yang ada sekarang ni dalam blok Y. Tapi kenapa dia tak jadi X juga? Sebab dia menggunakan beg lain. Beg lain, yang lain saiz dia, yang lain warna dia. Jadi bila dia lain, dia punya jumlah blok kayu yang boleh dimuatkan ke dalam beg Y adalah berbeza dengan beg X. Sebab tu kita namakan dengan huruf yang lain. Kalau kamu buat yang ini sebagai A, boleh. A tambah A, kamu dapat 2A. Dengan syarat, kat sini kamu buat B, tambah B. Sebab apa? Sebab jumlah dia berbeza. Jumlah dia berbeza. Okey. Lepas tu kita proceed kepada tambah 2. Kenapa tambah 2? Fix. Fix tambah 2. Tetap tambah 2. Kenapa? Sebab dengan jelas, terang, kita nampak ada 2 blok kayu dekat sini. Blok kayu yang pertama, blok kayu yang kedua. Sebab tu kita buat tambah 2. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara. Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Okey. Penjelasan tu yang mahal. Penjelasan tu yang mahal. Kalau dekat sini semua ada dalam buku teks. Tapi kalau kamu tak dapat penjelasan tu, kamu boleh rujuk dekat recording kelas. Sebab tu cikgu sediakan recording kelas. Cikgu nak semua orang boleh faham. Okey. Kita tengok dekat sini. Situasi yang ke-7. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Dia punya jisim. Sekarang ni 2X. Macam tadi cikgu terang. 2X. 2X bercakap tentang bilangan blok kayu. Sekarang ni dia tambah sebagai jisim. Maksudnya P dekat sini stand for berat blok kayu. Berat blok kayu. Jadi dekat sini situasi nombor 7 ni dia nak ajar kamu apa? Dia nak ajar kamu dia boleh masukkan pemala yang berbeza. Apa maksud pemala yang berbeza? Dia boleh masukkan pemala berat. Dia boleh masukkan pemala masa. Dia boleh masukkan pemala jarak. Benda-benda 3 benda tu boleh dikonkludekan sekali di dalam penggunaan ungkapan algebra. Jadi dekat sini kita nak belajar pasal apa? Kita nak belajar cara keluarkan ungkapan algebra. Okey. Ini adalah 7 contoh yang cikgu tunjuk. Okey, dah nampak sikit tak cikgu nak tengok? Kalau dah cakap dah. Dah nampak sikit tak tentang penggunaan algebra ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Kalau dah cakap dah. Kalau belum cakap belum. Dah nampak sikit tak macam mana kita nak gunakan penggunaan algebra ni? Baik. Dah ke belum? Boleh tak? Dah boleh nampak tak? Kalau boleh cakap boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak apa. Boleh. Kalau tak boleh, benda ni adalah bab yang susah. Tapi tengok rujuk kepada contoh yang cikgu tunjuk pada contoh 1 sampai contoh 7 tadi. Sekarang kita cuba buat latihan. Kita cuba buat latihan. Okey. Memang macam tu. Okey, sekarang ni
Okey. Tengok ni Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Masing-masing sila fokus. Yusri. 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 Silap. Yusri membeli 5 biji apple. Dia beli apa? 5 biji apple. Dengan harga X sen. Cikgu fokus dekat sini. Harga untuk sebiji apple, harga untuk sebiji apple adalah X sen. Maksud X dekat sini adalah sekarang ni Yusri tu dah beli. Tapi soalan ni tak bagi tahu kita tentang berapakah harga sebiji apple tu. Jadi contoh. Contoh. Cikgu tunjuk dekat kamu. Contoh. 5 biji apple. Kalau cikgu cakap 5 biji apple, cikgu buat ni Aman tau. Aman. Jangan samakan dengan Yusri. Aman. 5 biji apple. Harga sebiji apple. Harga sebiji apple yang cikgu beli adalah sama dengan RM2. Jadi kalau cikgu beli 5 biji apple, berapa total harga yang cikgu bayar? Hello? Kalau cikgu beli 5 biji apple, harga sebiji apple tu RM2. Berapa total harga? Berapa total duit yang cikgu kena bayar kepada peniaga tu? Berapa? Cikgu nak dengar suara sikit. RM10. RM10. Macam mana dapat RM10? Lima. Tak dengar. 2. Lima darab 5 darab 2. 2. 5 pertama untuk apa? Biji apple. 2 tu untuk apa? Harga. Jadi dekat sini cikgu akan dapat RM10. Okey. Tengok dekat sini. Yusri beli 5 biji apple. Kalau harga dia X, maksudnya dia sama macam tadi. 5 biji apple darab dengan X. Darab dengan X. Cikgu bagi situasi dekat mana kamu boleh tahu harga apple tu. Sekarang kita berbalik kepada situasi Yusri tadi. Yusri beli 5 biji apple. Tapi sekarang ni harga dia kita tak tahu berapa. Jadi kita kena buat apa? 5 darab dengan X. 5 ni adalah untuk biji apple. X ni adalah untuk harga dia. Dengan sama je. Sama je situasi dekat Aman dengan situasi dekat Yusri. Sama je. Dekat Aman 5 darab 2. 5 ni untuk biji, harga ni untuk 2. RM2. Jadi total yang cikgu kena bayar adalah RM10. Tetapi untuk Yusri, 5 biji apple, sekarang harga dia kita tak tahu. Jadi total yang dia kena bayar adalah RM5X. Itu untuk buah apple. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah nampak sikit tak cara penggunaan algebra ni? Okey, yang lain macam mana? Boleh nampak sikit tak penggunaan algebra? Boleh cakap boleh? Boleh. Okey. Okey. Okey, kalau tak boleh kalau tak boleh ataupun kurang jelas, kita tengok pula tentang oren. Cikgu nak satu je, kamu fokus je. Okey, ini adalah untuk apple. Ini adalah untuk apple. Okey, sekarang ni cikgu pergi pula untuk oren. Untuk oren. Yusri, dibaca balik. Beli 8 biji oren dengan harga Y sen. Dia beli 8 biji oren. Fokus. Dengan harga Y sen. Maksudnya kita tak tahu harga dia. Okey. Okey, kalau kamu tak nampak situasi Yusri, masing-masing boleh tengok kepada situasi Aman. Okey, Aman dia beli 8 biji oren
dengan harga sebiji RM RM1 sebiji. Berapakah total jumlah duit yang perlu Aman bayar kepada penjual tu bila Aman beli 8 biji oren, setiap oren harga dia RM1. Setiap sebiji oren harga dia RM1. Berapa yang Aman kena bayar? 8. RM8. RM8. Macam mana dapat 8? 8 darab Darab 1. 8 darab 1. 8 ni untuk biji oren. Berapa biji oren? 1 ni adalah untuk harga dia RM1. Jadi total yang Aman kena bayar adalah RM8. Okey, kita berbalik kepada situasi Yusri tadi. Kita berbalik kepada situasi Yusri tadi. Jadi, berapa harga yang Yusri kena bayar? 8 biji oren darab dengan Y. Jadi dekat sini jumlah Yusri kena bayar untuk oren adalah RM8Y. Kenapa dia tak boleh jadi macam RM8 tepat? Sebab kita tak tahu harga untuk oren ni. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Yang lain macam mana? Seorang je boleh. Yang lain macam mana? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, sekarang tengok kat sini. Sekarang tengok kat sini. Untuk Aman dan Yusri, untuk Aman dan Yusri. Okey. Untuk Aman, jumlah duit yang dia kena bayar kepada peniaga adalah dia beli apple RM10. Dia beli oren RM8. Jadi, bila kita dah tahu, kita akan dapat jumlah yang Aman keluarkan duit untuk beli apple dan oren adalah RM18. Untuk Yusri. Untuk Yusri. Okey, untuk Aman jelas ke? Cikgu nak dengar sikit. Untuk Aman jelas ke? Jelas. Okey. Okey, kita pergi kepada untuk Yusri. Harga Yusri untuk apple adalah okey, cikgu tak pakai pen warna oren. Cikgu pakai warna ni lah. Yusri. Harga apple untuk Yusri, berapa harga apple untuk Yusri? Cikgu nak dengar sikit. Berapa jumlah harga, berapa jumlah duit yang kena bayar untuk apple yang Yusri beli? Berapa? 8Y. Cikgu tak dengar. Berapa? Okey, 5X. Kamu kena ambil 5X. Tambah dengan berapa harga oren yang Yusri beli? Berapa harga yang berapa? 8Y. Ya, tambah 8Y. Jadi jumlah duit RM yang Yusri keluarkan adalah RM5X tambah RM8Y. Kenapa kita tak boleh tambah ni? Sebab dia bukan gang. Macam cikgu ajar sebelum ni. Dia bukan gang. X dengan Y tak boleh gabung. Ini adalah kita panggil ungkapan algebra. Sebab apa? Sebab kita tak tahu harga sebiji untuk apple. Jadi kita wakilkan dengan huruf X. Dan kita tak tahu harga sebiji untuk oren. Jadi kita wakilkan untuk huruf Y. Dengan kita gunakan X dengan Y. X dengan Y ni adalah algebra. Jadi bila kita buat 5X tambah 5Y. Ini yang namanya ungkapan algebra. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, yang lain macam mana? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey, kalau tak tahu bagi tahu tau. Okey. Dalam sebuah kelas. Ini untuk ungkapan algebra ni sejujurnya lah. Sejujurnya lah. Yang paling susah adalah kita nak keluarkan. Kita nak keluarkan dia punya persamaan tu. Macam tadi cikgu buat.
Macam tadi cikgu buat. Jadi dekat sini cikgu sediakan latihan. Cikgu sediakan latihan dekat sini. Kita akan buat latihan ni. Nombor 1 kita akan buat latihan ni. Jadi fokus kita yang pertama adalah kita nak keluarkan ungkapan algebra tu. Kita nak keluarkan ungkapan algebra tu. Okey. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan contoh yang terakhir. Sejujurnya banyak contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Satu je objektif cikgu. Cikgu nak kamu faham cara nak gunakan huruf dalam persamaan tu. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Sebab apa? Sebab cikgu takut ada yang tak faham. Okey, sekarang cikgu nak satu benda je. Tengah fokus tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Kalau tengah fokus cakap saya fokus. Saya fokus. Yang lain? Saya fokus. Saya fokus. Okey. Saya fokus. Okey, bagus. Okey, tengok ni. Yang lain boleh buka kamera dan buka kamera. Cikgu nak tengok buat apa. Okey. Kita tengok situasi. Kita tengok situasi ni. Yang pertama dekat atas ni diterang dalam bahasa Melayu. Yang kedua diterang dalam bahasa Inggeris. Okey, cikgu cakap dalam bahasa Melayu. Pak Samad membeli X roti. X roti. Dan Y gula-gula. Dia beli X roti. Maksudnya soalan ni, kita tahu Pak Samad tu beli roti. Tapi kita tak tahu berapa bilangan yang roti dibeli oleh Pak Samad. Tu maksud dia. Jadi dekat sini X ni adalah diwakilkan dengan bilangan roti. Dan Y gula-gula. Y dekat sini diwakilkan untuk bilangan gula-gula. Kita tak tahu berapa X, berapa roti yang dibeli oleh Pak Samad dan berapa gula-gula yang dibeli oleh Pak Samad. Jadi kita wakilkan X untuk roti dan Y untuk gula-gula. Okey, sampai sini jelas ke? Jelas. Okey, sekarang kita tengok harga. Harga. Satu biji roti, harga dia adalah 80 sen. Macam mana cikgu tahu 80 sen? Sebab X dia sebut yang pertama 80 sen. Dan diselangi oleh dan. Dan baru dia sebut tentang Y. Maksudnya dan. Baru cakap pasal Y. Jadi harga roti adalah 80 sen untuk satu roti. Harga untuk gula-gula adalah 20 sen untuk satu gula-gula. Jadi untuk roti jumlah yang dia kena bayar adalah X darab dengan 80 sen. Kita boleh tulis X 80 sen darab dengan X. X 80 sen ni adalah harga dia. X ni adalah untuk bilangan roti. Ini harga roti. 80 sen ni harga roti. Tapi X tu adalah untuk bilangan roti. Tambah dengan 0.20 Y. 0.20 dekat sini adalah untuk harga gula. Maksudnya kat sini kita tahu dah harga gula-gula tu berapa? 20 sen. Tapi yang kita tak tahu adalah bilangan gula. Jadi inilah jawapan dia. Berapakah jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Pak Samad? Inilah jawapan dia. 0.80X tambah 0.20Y. Kalau kita belajar sebelum ni, kita dapat jumlah yang perlu dibayar oleh Pak Samad adalah RM20, RM30 ataupun apa-apa nilai. Tapi sekarang bila kita masuk tentang algebra, maksudnya ada nilai yang kita tak tahu, kita wakilkan dengan huruf. Jadi
bila kita dah wakilkan dengan huruf, maksudnya dekat sinilah dia punya jawapan akhir. Okey, boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Boleh. Boleh. Okey. Kalau tak faham, kurang jelas, bagi tahu. Okey, merujuk kepada contoh yang cikgu tunjuk tadi. Masing-masing boleh cuba buat nombor ni, nombor A. Kita akan selesaikan semua. Okey, laira ke lira. Okey, masing-masing boleh cuba buat A. Boleh cuba buat A. Lepas ni cikgu buat B. Lepas tu cikgu buat C. Sampailah cikgu puas hati yang kamu faham tentang penggunaan algebra ni. Okey, boleh ke buat A? Cikgu nak tanya, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, cuba buat. Dah siap, send jawapan dekat cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu, saya tak faham. Zulaika tak faham? Tak faham. Zulaika boleh ke cuba buat yang A tu? Tak boleh. Zulaika dah, yang cikgu tunjuk dekat depan ni, Zulaika dapat? Pak Samad ni, pasal Pak Samad tu. Tak sangat. Okey, Zulaika tak faham yang mana untuk dekat Pak Samad ni? Ke semua? Semua. Okey. Okey, tengoklah. Okey, ungkapan algebra tu, apa maksud ungkapan algebra tu, Zulaika? Huruf. Huruf. Bila kita nak wakilkan huruf? Bila kita guna huruf dalam persamaan? Ah, tak tahu. Bila kita guna huruf dalam persamaan, cikgu dah tulis kat sini. Ya. Okey, tengok ni. Bila kita guna huruf dalam persamaan, bila kita tak tahu nilai yang kita tak tahu. Bila kita ada nilai yang kita tak tahu, kita wakilkan nilai tu dengan huruf. Itu maksud, itu je. Okey, faham yang tu dulu. Okey, yang tu jelas, Zulaika? Jelas. Okey, sekarang kita merujuk kepada contoh Pak Samad tadi. Okey, tengok dekat Pak Samad punya soalan. Apa yang X ni untuk apa, Y ni untuk apa? X ni untuk apa, Y ni untuk apa? Jumlah. Jumlah apa? X ni jumlah apa? Jumlah roti. Okey, bagus. Y ni? Jumlah gula-gula. Jumlah gula-gula. Jadi dekat sini kita tak tahu jumlah roti yang dibeli oleh Pak Samad. Dan dekat sini kita tak tahu berapa jumlah bilangan gula-gula yang dibeli oleh Pak Samad. Okey, tapi dekat sini kita tahu harga. Satu roti adalah 80 sen. Jadi jumlah roti itu adalah harga untuk roti itu adalah jumlah roti darab dengan harga roti. Kat situ boleh faham? Boleh. Tambah dengan, sekarang kita bercakap pasal gula-gula pula. Okey. Jumlah gula-gula, okey, Y ni kita tak tahu berapa gula-gula. Jadi kita nak dapatkan harga kan, kita kena ada harga dan dia punya jumlah. Jadi jumlah harganya adalah 20 sen. 20 sen darab dengan Y. 20 sen ni untuk harga gula-gula. Y ni untuk bilangan gula-gula tu. Kita kena tambahkan. Sebab apa? Sebab Pak Samad dia beli dua-dua. Kalau dia beli roti je,
jawapan dia adalah 0.80x. Kalau Pak Samad beli gula-gula je, jawapannya 0.20y. Tapi bila dia beli dua-dua, kita kena tambahkan yang pertama maklumat untuk roti dan kedua maklumat untuk gula-gula. Kat situ jelas ke? Jelas. Jadi dekat sini untuk menjawab soalan A, apa yang Zulaika kena cari adalah apa nilai yang kita tak tahu daripada soalan ni. Faham? Okey. Faham. Okey, cikgu nak. Okey, disebabkan Zulaika yang respon, bagus, cikgu suka. Kalau tak tahu, jujur dengan cikgu cakap tak tahu. Mungkin dengan adanya Zulaika tak tahu kat sini, cikgu akan soal direct, boleh membuatkan kawan-kawan yang lain kawan-kawan yang lain boleh faham. Okey, Zulaika. Cikgu cakap dengan Zulaika dulu. Zulaika boleh dengar cikgu? Boleh. Okey, Zulaika. Cuba baca soalan ni. Lira mempunyai RM50. Dia membahagikan wangnya kepada K orang adiknya. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh setiap adiknya? K tu apa Zulaika? K tu. Nilai yang tidak tahu. Nilai yang tak tahu. Sekarang ni nilai yang tak tahu tu apa benda? Ungkapan. Bilangan adik dia. Nampak tak? Orang, nampak dia cakap, wang kepada K orang adiknya. Maksudnya kita tak tahu bilangan adik-beradik Lira tu. Boleh nampak tak kat situ? Nampak? Sekarang dia ada RM50. Jadi dia nak bahagi kepada sama rata kepada bilangan adik dia. Berapa? Berapa? Macam mana kita nak dapat dia punya ungkapan algebra dia? Setiap orang adik dia. 50 darab K. Kalau cikgu cakap darab, kalau cikgu cakap darab dia lain. Okey, cikgu tunjuk contoh yang cikgu dah tunjuk tadi tau. Okey, masing-masing untuk siapa-siapa yang kurang jelas boleh tengok kat depan. Okey, kita ada bilangan blok kayu. Tengok kepada contoh 4. Kita ada bilangan blok kayu. Lepas tu dibahagikan kepada sama rata. Jadi, bilangan blok kayu dibahagikan kepada Zulaika X per 2. Dekat Anis X per 2. Jadi, dekat sini, kita jawab balik soalan ni. Lira mempunyai RM50. Dia nak bahagikan sama rata kepada adik dia. Jadi, jawapan dia adalah setiap adik-beradik dia akan dapat RM50 per K. Ni jawapan dia. Boleh faham? Kenapa cikgu buat bahagi? Sebab cikgu nak bahagi kepada sama rata. Jelas ke Zulaika? Bolehlah. Kenapa dia guna bahagi? Okey, contohlah. Contohlah. Okey, semua. Cikgu masukkan nilai K. Okey, cikgu guna situasi cikgu. Cikgu gunakan situasi cikgu, pendekatan cikgu. Cikgu ada RM100. Ni cikgu ada. Cikgu ada RM100 tau sekarang. Okey, semua fokus. Cikgu ada RM100. Adik-beradik cikgu ada 10 orang. 10 orang. Jadi, cikgu nak bahagikan sama rata. Berapa seorang adik-beradik cikgu dapat duit? 10. 10. Macam mana dapat 10? 100 bahagi 10. Ya, kita menggunakan konsep yang sama, 100 bahagi 10. Jadi, kita tengok kepada soalan dekat sini, kita tak tahu berapa orang. Jadi, dekat sini, bila kita nak bahagikan kepada sama rata, kita gunakan pembahagian. Sama tak kiri dengan kanan ni? Konsep dia? Sama tak Zulaika? Sama. Jadi dekat sini, kalau kat sini cikgu boleh dapat setiap seorang adik cikgu akan dapat RM10. Sebab apa? Sebab cikgu tahu berapa orang adik cikgu. Tapi dekat sini kita tak tahu berapa orang adik-beradik Lira ni. Jadi kita wakilkan dengan K. Jadi jawapan dia cukup sekadar sini sahaja. Okey, jelas dah Zulaika? Jelas. Yang lain macam mana? Boleh faham tak soal jawab cikgu dengan Zulaika tadi? Yang lain macam mana? Boleh. Boleh. Okey. Okey, sekejap cikgu check and set.
Mana set cikgu ni? Okey. Tapi baguslah ada yang boleh jawab. Oh, delete eh. Ya, betul. Ada yang betul. Bagus. Okey. Okey. Sekarang ni kita masih di tempat yang sama. Memang benda ni adalah cikgu perlu terang satu-satu. Cikgu perlu terang banyak contoh. Satu je cikgu nak daripada kamu, fokus. Okey. Sekarang dengan menggunakan konsep lira tadi, sekarang cuba selesaikan soalan ansar. Kalau kamu tak tahu kan, kamu cuba wakilkan huruf Y itu. Cuba. Siapa? Tak suruh apa? Oh. Dia siapa? Jadi masalah? Tak, dah. Dia kena baca ni. Lemak penting untuk anggota badan aku. Cuba. Mula-mula kita detect apa yang dia tak tahu dekat sini. Daripada soalan dekat depan ni kita check dulu. Apa yang kita tak tahu? Apa yang soalan tu tak bagi tahu? Ni, lemak penting untuk lemak penting untuk membantu penyerapan vitamin. Tak anggota badan aku. Tak ya. Itu penting untuk jaga tulang. Susu dan lemak dia untuk pertumbuhan sel. Macam ni. Lemak penting sebagai sumber lemak merupakan sumber pertumbuhan sel. Ya. Ni. Boleh. Okey, boleh jawab tak agak-agak? Penting untuk pencegahan tulang. Tenaga penting untuk melakukan Boleh. Cuba buat macam jawapan dekat cikgu. Cikgu bagi lemak lagi 1 minit. Untuk pertumbuhan sel. Siapa nama ni? Ammar Haziq. Ya betul. Macam tu cara dia. Bagus Ammar Haziq. Esok ada sekat kan? Esok ada sekat. Hari ni je lah. Pergi toilet. Sekat? Yalah, pergi toilet hari ni. Kalau Sarah dah buat. Dah buat? Ni ada orang tanya, budak tanya. Itu tak datang kot. Esok kena bawa RBT ya? Ha? RBT ada presentation yang esok. Mana ada? Tu baca. Okey. Bagus. Lah, Cuba je jawab. Send dekat cikgu. Bukan dia. Ini tak faham. Baca, go through the maze and make sentences with the question. Okey. Kaisara. Betul. Bagus. Abang pakai dua lapis. Tak panas. Okey cikgu baca lagi sekali. Dah. Ni siapa ni nama ni? Sekejap Aisyah Insyirah. Betul. Bagus.
Okey, kejap cikgu check. Ya, bagus. Siapa ni nama dia ni? Alamak, kejap Tadi saya Lexa, gerak. betul. Dah lah bawa masa rehat. Betul? Kan berat badan Zara kan skatif kan 34. Alamak. Kat Gambar sekolah ni 32. apa? Masa betul pula. Kau tahu. Rasa Okey, tinggi betul Zara Ammar Muaz. 146. Okey, bagus. Okey. Ni dia suruh buat ayat. Rasa tidak kira betul-betul lah. Tinggi. Okey. Tengok dekat sini Okey, cikgu ajar. Masuk Okey, sini. masing-masing boleh fokus. Okey, yang pertama, Kena buat ayat. kamu kena check dua benda ni. Kamu kena check dua benda ni. Yang pertama, nilai apa yang kita tak tahu? Nak kena nasi ke tak? Yang Start dari kedua, operasi yang terlibat. Masuk. Yang ikut Amis ni. Operasi sampai yang terlibat. Okey, sekarang dia ni buat dia. Ansar menyimpan Masuk sini. RM ringgit setiap hari. Kita tak tahu berapa Ansar simpan setiap ringgit. Kita tak silap. Kita tak Dia tahu lupa apa, Ansar kata tu dapat simpan Sampai berapa sini. ringgit dalam masa satu hari. Aku buat apa, Kita tak tahu benda tu. Buat ayat soalan. Okey. Do you Jadi, cikgu teruskan. Jadi, kita tak tahu nilai Ansar menyimpan dalam masa sehari iaitu RMY. Okey, sekarang ni dia kata Ansar tu dia simpan dalam masa 2 minggu. Dia simpan Y sehari. Kita tak tahu. Dalam sehari. Sekarang ni dia kata Ansar sekarang ni dah simpan selama 2 minggu. Bila dia dah simpan selama 2 minggu, maksudnya contoh, cikgu pergi kepada situasi cikgu. Okey, sekarang kalau cikgu simpan RM2 setiap hari, selepas 2 minggu berapa cikgu punya duit? Selepas 2 minggu berapa cikgu punya duit? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cikgu simpan RM2 setiap hari. Lepas tu selepas 2 minggu berapa cikgu punya duit? RM24. RM24. Macam mana dapat RM24? 2 kali 24. 2 kali 14 sebab 2 Ya. minggu 14 hari. 2 kali 14 hari. RM2 darab dengan 14 hari. Jadi dekat sini jumlah yang cikgu dapat simpan adalah 2 darab 14 dapat berapa? 2 darab 14 dapat berapa? 28. 28. Dalam masa 2 minggu, bila cikgu simpan RM2 setiap hari, cikgu dah ada RM28. Maksudnya operasi yang terlibat dekat sini adalah darab. Jadi kita berbalik kepada soalan Ansar tadi. Kita tak tahu berapa Ansar simpan dalam masa sehari. Jadi RMY darab dengan 2 minggu. Jadi jawapan dia adalah masing-masing boleh tengok kat sini. Masing-masing boleh tengok kat sini. Jawapan dia sama dengan RM2Y. Ataupun kamu nak tulis Y2 boleh. Betul juga. Ramai yang betul. Bagus. Ramai yang dah WhatsApp cikgu betul. Bagus. Ingat betul-betul tips cikgu. Nilai apa yang terlibat. Operasi apa yang terlibat. Operasi dia boleh jadi dalam keadaan tambah. Dia boleh jadi dalam keadaan tolak. Dia boleh jadi dalam keadaan darab. Dia boleh jadi dalam keadaan bahagi. Macam cikgu terang tentang blok kayu tadi. 10.30. Ya. Okey. Jelas ke? Cikgu nak dengar sikit. Dia tak semestinya dalam keadaan bahagi. Operasi dia boleh jadi yang tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus ramai yang dapat jawab tadi. Okey, sekarang ni kita tengok dekat situasi C. Situasi C. Okey. Cikgu nak masing-masing cuba buat. Masing-masing cuba buat. Senang je.
Zulaika macam mana? Jelas ke penerangan cikgu? Zulaika mana tu? Zulaika jelas ke penerangan cikgu? Zulaika jelas penerangan cikgu untuk soalan ansar tadi. Cikgu, dia tak faham nak menangis lah cikgu. Mana ada. Alah, Zulaika. Okey, Zulaika. Tengok dua tips cikgu bagi tadi. Tengok dua tips. Cikgu tak nak bagi lagi contoh. Banyak contoh cikgu bagi kat sini. Cikgu nak masing-masing anak murid cikgu semua dekat sini cuba jawab soalan ni. Yang pertama, cari nilai apa yang soalan ni tak bagi tahu. Nilai yang tidak diketahui. Okey, cuba buat dulu. Jangan risau, cikgu akan buat. Cari nilai yang tak diketahui. Cari apa yang kita tak tahu. Nombor dua, operasi yang terlibat. Okey, dua je tips dia. Cuba buat. Cuba buat, send jawapan dekat cikgu. Kalau salah dekat WhatsApp, cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk kenapa salah, apa jawapan betul dia. Okey, benda-benda ni bila dia kata keluarkan ungkapan ni semua soalan kebat. Ni semua soalan kebat. Dia memang susah. Tapi yang cikgu cakap sekarang ni, fahamkan dua benda dulu. Jangan risau. Cuba buat. Cikgu akan tunjuk. Okey, tengok. Ya, siapa ni nama dia ni? Kejap Kaisara. Kaisara dia dekat situ ke Kaisara? Kaisara dia. Cikgu nak dengar suara Kaisara sikit. Ya cikgu. Betul. Bagus. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, lepas tu Lexa. Lexa ada dekat situ. Ada. Ya, betul. Bagus. Okey, sekejap betul. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit Okey. Yang cikgu tak sebut nama tu jangan kecil hati pula. Okey, kejap Okey, betul. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu bagi lagi 1 minit. Amar Muaz. Betul. Bagus.
Okey, habis dah masa. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Oh, agak mencabar tajuk kita pada hari ini cikgu nak buat macam mana? Inilah silibus kamu punya matematik. Okey. Semua tengah tengok kat depan ke? Cikgu nak dengar sikit. Alamak, ada orang tak ni? Okey. Yang lain ada kat sini tak? Ada cakap ada. Ada. Okey. Kita tengok dekat sini. Ahmad mempunyai nilai yang kita tak tahu. Ekor kucing. Kita tak tahu bilangan kucing Ahmad. Cikgu buat satu-satu. Bilangan kucing. Jadi kalau kita tahu bilangan kucing, dia dah cakap dah berapa ekor. 15 ekor ke, 10 ekor ke. Tapi sekarang ni kita tak tahu berapa bilangan kucing yang ada. Jadi diwakilkan, kita kena wakilkan dengan huruf. Okey. Seterusnya, Ahmad juga mempunyai ekor ayam. Q. Q adalah untuk bilangan ayam. Jadi dekat sini, soalan ni bagi tahu tentang nilai yang tak diketahui. Ni adalah nombor 1 dia, nilai yang kita tak tahu. Bilangan kucing dengan bilangan ayam. P untuk kucing, Q untuk ayam. Okey, jadi sampai situ semua jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey, sekarang ni soalan ni tanya apa? Berapakah jumlah kucing dan ayam yang dimiliki oleh Ahmad? Jadi bila dia kata jumlah kucing dan ayam, maksudnya dia nak jumlah dua-dua. Jadi P tambah Q. Sampai sini sahaja jawapan dia. P tambah Q je. Bila dia kata jumlah, bermaksud operasi dia adalah menyebut tentang tambah. Kalau dia cakap tentang bahagikan, operasi dia adalah tentang bahagi. Okey. Dah nampak sikit tak? Cikgu harap masing-masing boleh nampak. Ni jawapan dia. P tambah Q. Okey, macam mana semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Yang lelaki tak dengar pun suara. Okey ke yang lelaki? Okey. Okey. Habis dah. Cikgu nak pergi kepada step yang seterusnya. Cikgu nak pergi kepada step yang seterusnya. Dekat sini nanti D dengan E ni cikgu buat sebagai homework. Cikgu buat sebagai homework. Okey. Okey, yang ni kita nak belajar. Okey, habis dah tentang ungkapan algebra. Sorry. Habis dah tentang cara mengeluarkan persamaan algebra. Yang ni cikgu terang tadi. Cikgu terang satu-satu. Cikgu terang blok kayu ni. Lepas tu banyak contoh yang cikgu bagi tadi. Banyak contoh. Kalau siapa-siapa yang masih rasa tak faham, masih rasa confused, okey, sila ulang balik recording untuk kelas hari ni. Okey. Okey, sekarang ni apa yang kita nak belajar adalah menentukan nilai ungkapan. Yang ni cikgu rasa semua senang sikitlah. Yang tadi kamu kena ingat, nak keluarkan ungkapan algebra. Dia semua soalan kebat. Maksudnya kita nak kena fikir satu-satu. Tapi untuk yang dekat bawah ni dah senang dah. Itu je susah untuk bab ni. Okey, kita nak menentukan nilai ungkapan. Macam mana kita nak menentukan nilai ungkapan? Okey, tengok dekat depan. Okey, nilai ungkapan. Macam ni. Okey. Tengok nilai ungkapan senang sahaja. Yang susah yang tadi je. Nilai ungkapan adalah masukkan nilai ke dalam nombor. Ke dalam huruf. Contoh, ni persamaan kita. 8x tolak 5y tambah 7. Sekarang bila dia bercakap tentang x sama dengan 3. Maksudnya 8, kita masukkan 3 tu ke dalam x.
Jadi bila dia sebelah-sebelah, ingat balik. Bila dia huruf dengan nombor duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan darab. Tolak 5Y. Y dia apa? Y dia 2. Maksudnya Y ni digantikan dengan nilai 2. Kemudian tambah 7. 8 darab dengan 3, kita dapat 24. Tolak 5 darab 2, kita dapat 10 tambah 7. Jadi dekat sini cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 24 tolak 10 tambah 7 dapat berapa? Cepat tekan kalkulator. 24 tolak 7. dengan 10. 7. Dapat berapa? 21. 21. 21. Sorry. 21. Macam ni je. Macam ni sahaja. Maksudnya dekat sini, yang ni dah senang dah. Yang tadi tu susah. Yang tadi tu susah. Cikgu sejujurnya lah, sebagai seorang guru, agak mencabar untuk menerangkan, mengeluarkan ungkapan algebra kepada murid-murid. Tapi nak tak nak kita kena fahamkan benda tu. Siapa yang faham benda tu, secara automatik dia jelas, dia senang je untuk selesaikan masalah matematik. Okey, sekarang kita pergi kepada pembelajaran yang kedua, iaitu masukkan nilai ke dalam huruf. Contoh sekarang bila dah bagi X sama dengan 2 dan Y sama dengan X sama dengan 3, Y sama dengan 2, kita ambil persamaan ni, persamaan dia. Ini adalah dia punya persamaan. Yang kedua, 8X tolak 5Y tambah 7. Ni 8X. X ni sama dengan 3. Jadi kita gantikan X ni menjadi 3. 5Y tolak 5Y. Y ni sama dengan 2. Jadi kita masukkan Y ni kita gantikan dengan 2. Tambah 7. 24 ni datang daripada mana? 8 darab dengan 3. Kurungan tu tanda dia darab. Tolak 5 darab dengan 2. Kurungan tu tanda dia darab. 5 darab 2 dapat 10. Tambah 7. Selesaikan. Tekan kalkulator dapat 21. Okey, yang ni jelas ke? Boleh faham? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey. Sekejap. Cikgu nak cuba jawab ni. Kita bagi soalan ni lah. Okey, sekejap. Okey, sekarang. Sekejap, sorry. Cikgu. Nampak Ustaz Idin? Saya nak pinjam laptop dia abang ni. Nanti saya WhatsApp. Okey, sekarang dengan menggunakan contoh yang cikgu bagi, buat soalan ni yang cikgu bintangkan ni, buat soalan A dan soalan B. Okey, boleh mula buat. Okey, dah siap saya jawapan dekat cikgu Okey, macam mana? Ini senang ke susah? Boleh faham ke yang cikgu terang kat depan ni? Apalah. Okey.
Okay, dahsyat Sen jawapan kat cikgu. Okey, betul. Bagus. -4 darab -4 jadi +16. Tekan je sebiji dengan kalkulator. -4 darab -4 jadi +16. Ya, betul. Bagus. Okey, bagus. Betul. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit, eh. Okey, lagi 1 minit. Cikgu akan tunjukkan, eh. Ada.
Okey, dah habis masa. Habis masa. Masing-masing boleh tengok kepada skrin di depan. Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu akan selesaikan. Cikgu akan selesaikan. Okey, ini senanglah. Okey. Jadi first kali kita detect P tu sama dengan 5, Q tu sama dengan 2, R tu sama dengan negatif 4. Okey, cikgu buat A dulu guna pen warna biru ni A. 2P tambah Q. Jadi P dekat sini sama dengan 5. Kita kena gantikan 5 ke dalam P. Pastikan lepas kamu ganti, kamu buat kurungan. Sebab apa? Sebab kita nak nampak dia dua-dua dengan 5 ni dalam keadaan darab. Untuk Q ni sama dengan 2. Jadi kita gantikan dia sebagai 2. Jadi untuk memudahkan urusan kamu, tekan je sebiji macam dekat depan dalam kalkulator. Kalau tak nak tekan kalkulator, selesaikan satu-satu tapi hati-hati. 2 dengan darab dengan 5 kita dapat 10 tambah 2. Buka kurungan. 10 tambah 2 kita dapat 12. Tu jawapan A. Untuk jawapan B, cikgu buat pula 3Q tolak 4R tambah 8. Sekarang 3. Q kita 2. Masukkan 2 ke dalam Q. Tolak 4. Sekarang ni masalah dia R ni negatif 4. Negatif 4. Tambah dengan 8. 3 darab dengan 2. 3 darab dengan 2 kita dapat 6. Negatif 4 darab dengan negatif 4, cikgu nak masing-masing tekan kalkulator negatif 4 darab negatif 4, tekan je macam ni, ataupun kamu boleh tekan macam ni, negatif 4 dalam kurungan negatif 4, kamu akan dapat 16. Bila ada 16 sahaja, maksudnya ada positif dekat depan. Jadi dekat sini kita akan dapat positif 16 tambah dengan 8. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 30. Itu cara dia. Okey, macam mana semua? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Dekat sini jadi dekat sini cikgu harap masing-masing jelas. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Sebutan algebra dalam bab ni, cikgu nak kamu fahamlah apa yang dimaksudkan dengan sebutan algebra tadi. Yang ini sesuai untuk cikgu buat sebagai conclusion ataupun kesimpulan untuk bab kita ini. Kesimpulan untuk hari ni lah. Minggu depan kita akan belajar cara nak selesaikan tambah, tolak, darab dan bahagi. Kita dah buat dah sebelum ni, bulan lepas. Cumanya untuk hari ini kita fokus kepada dia punya penggunaan. Kita fokus kepada dia punya fungsi. Okey. Jadi, tengok dekat depan ni. Kita nak bezakan di mana sebutan algebra. Nak lagi faham tentang sebutan algebra, boleh tengok dekat depan. Okey, tengok ni. Bila dia mention tentang 2x tambah 3xy, dekat sini kita namakan dia ungkapan. Ini sebagai dia ungkapan. 3xy. Ini adalah dia punya ungkapan. Macam cikgu cakap, seterusnya 2x, kita fokus kepada 2x. 2x silap. Bila nombor dengan huruf. Tengok terang. Ni nombor. Dan X ni huruf. Bila dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab. Maksudnya 2X ni membawa maksud dia datang daripada mana? 2 darab X. Jadi 2X tu penerangan untuk 2X. Untuk penerangan 3XY
3 darab dengan X darab dengan Y. Dia tak kisah nombor huruf ataupun huruf-huruf duduk dekat sebelah-sebelah. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Mana yang algebra ni? Huruf ni. Huruf ni. Huruf ni adalah algebra dia. Algebra tu apa? Cikgu terangkan lagi sekali. Algebra tu adalah nilai yang tak diketahui. Nilai yang kita tak tahu. Jadi dekat sini kita namakan dia 2X ni adalah sebutan algebra. Sebab apa? Sebab dia ada X sebagai huruf dia, iaitu pemboleh ubah. Pemboleh ubah dengan pemalang tu sama je. Okey, lepas tu 3XY dikira sebagai sebutan algebra. Sebab apa? Sebab dia mempunyai huruf. Itu penjelasan. Penjelasan dia. Tapi jangan risau. Kalau tak faham, cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey. Tengok dekat sini cikgu buat kenal pasti. Okey, kita tengok. Kita nak kenal pasti soalan dekat depan. Kita nak kenal pasti soalan dekat depan. Okey, bila kita nak kenal pasti soalan dekat depan, cikgu ambil A sampai C. Lepas ni kita akan proceed kepada latihan. A sampai C. A sampai C. Jadi dekat sini, yang pertama sekali, ini semua, tak apalah cikgu tulis. X tambah 5X. Dia ada huruf. Jadi dekat sini dia dikira sebagai sebutan algebra. Selagi persamaan tu ataupun ungkapan tu ada huruf, kita panggil dia sebutan algebra. Sebutan algebra dia apa? X dan 5X. Okey, B. Sebutan algebra ialah X per 8 dan 7Y. Maksudnya ni sebutan algebra ni satu-satu kita ambil. X per 8 tolak 7Y. Sebutan yang pertama adalah X per 8. Sebutan kedua adalah 7Y. Sama juga dengan si PQ tolak 2Q tambah 13. Kenapa 13 ni termasuk? Okey, kalaulah kita cakap ni 13 sahaja, ini dikira sebagai bukan sebutan algebra. Tapi kalau cikgu sebut X tambah 13, ini dikira sebagai sebutan algebra. Mana satu algebranya? X ni algebra dia, 13 ni termasuk dalam sebutan algebra tu. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, sabar cikgu tahu ni masing-masing dah penat. Okey. Sekarang kita nak kenal pasti bilangan sebutan algebra. Okey, masing-masing boleh tengok Cikgu nak kenal pasti bilangan sebutan algebra. Okey. Cikgu nak kenal pasti bilangan sebutan algebra. Bilangan sebutan ni. Kalau kamu tak cikgu tunjuk dekat depan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak ajar. Okey, kenapa 5X tambah 4Y tambah 2 kita panggil sebagai ungkapan algebra? Kita panggil dia sebagai ungkapan algebra sebab sebab dia ada huruf dalam ni. Dia ada huruf dalam ni. Dia ada huruf dalam tu. Jadi yang tu kamu kena ingat. Okey, kemudian kita nak cari nombor 4 ni. Bilangan sebutan macam cikgu terang tadi. Bilangan sebutan dalam ungkapan algebra ni. Dia ada berapa? 1, 2, 3. Jadi bilangan sebutan dia adalah 3. Itu maksud dia punya sebutan. Itu adalah dimaksudkan dengan dia punya sebutan. Okey, sekarang menggunakan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan, daripada ungkapan algebra, cikgu nak kamu faham, ini adalah ungkapan algebra, ini adalah ungkapan algebra, ini adalah ungkapan algebra. Cikgu nak kamu bagi tahu cikgu, buat dalam WhatsApp. Berapakah ungkapan algebra untuk A, B, C? Okey, cuba buat. Senang je.
Just kira je berapa dia ada 3, 2x tolak 3y tolak 5. Jadi berapa? 4. Tulis 4. BC tu berapa? Okey, cuba buat. Okey, cuba buat Okey, cuba jangan tak cuba. Okey, betul. Bagus. Okey, bagus. Ramai yang jawab betul. Okey, bagus. Cikgu bagi masa lagi. Okey, ramai yang betul. Bagus. Okey, ramai yang betul. Bagus. Senang je kan? Okey. Cikgu akan teruskan. Cikgu teruskan untuk soalan 4. Ramai yang betul. Bagus. Okey, senang je lah. Untuk A ni, bila kita cakap tentang ungkapan algebra, cikgu nak betul-betul kamu faham. Bila kita nak cakap benda tu ungkapan, bila ada huruf dalam persamaan tu. Jadi bila ada huruf, kita cakap dia sebagai ungkapan algebra. Untuk A, 3 tambah 2x tolak 3y tolak 5. 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan sebutan dia ada 4. Untuk B, 0.5D dan tambah 2i ada berapa? 1, 2. Jadi dia ada 2. Untuk C, 2 tambah 3/4S ada 1, 2. Ada 2. Ini jawapan dia. Okey, ramai yang betul. Bagus. Bagus. Cikgu suka. Tapi cikgu nak kamu faham betul-betul. Bila kita nak cakap dia ungkapan, cikgu nak tanya, bila kita nak cakap dia sebab kalau dia ungkapan? Bila ada suara sikit. Bila ada apa kita cakap dia sebagai ungkapan algebra? Pemalar. Ada apa? Pemalar. Ada pemalar ataupun kita panggil dia huruf. Ada huruf, dia ungkapan algebra. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke masing-masing? Yes. Bagus. Sabar. Jangan penat lagi. Jangan penat lagi. Algebra ni memang topik favorite sampailah kamu kat universiti. Tapi asas dia adalah dekat kamu punya di sini.
Okey, sekarang kita nak cari sebutan yang sama dengan sebutan yang tidak serupa. Okey, cikgu nak tunjuk dekat sini. Sebutan yang sama, last. Okey, ni last kot kita belajar. Last untuk subtopik kita. Sebutan yang sama. Tadi cikgu tunjuk ungkapan algebra. Kita belajar ungkapan algebra. Bila kita cakap dia sebagai ungkapan algebra? Bila ni salin ada huruf dalam persamaan tu. Dalam persamaan tu. Ini kita cakap dia ungkapan algebra bila? Bila dia ada huruf dalam persamaan. Okey, jadi cikgu bagi contoh. 3x tambah 2. Sekarang ni cikgu nak cari bilangan sebutan. Cikgu nak cari bilangan sebutan bagi ungkapan tersebut. Cara nak kira bilangan sebutan, kita kira yang ni untuk 1, yang ni untuk 2. Jadi cara nak kira dia macam tu. Jadi bilangan sebutan dia adalah 2 sebutan. Okey, kat sini semua jelas ke? Boleh faham ke? Ayo. Boleh. Boleh. Okey. Last untuk hari ni. Last untuk hari ni kita nak belajar sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Ni senang je. Sebutan serupa dan sebutan silap. Sorry. Cikgu. Tidak serupa. Sebutan serupa ni bila? Bila huruf yang sama. Yang sama. Yang ni cikgu ada ajar. Bila huruf yang sama, dia kita panggil dia gang ataupun kawan. Kawan tu boleh diselesaikan. Contoh, 3A dan 5A. Dia dikira sebagai sebutan serupa sebab apa? Sebab dia ada huruf yang sama. Mana huruf yang sama? Dekat sini dia ada A. 3A. Dekat sini dia ada A. 5A. Jadi, dia dikira sebagai sebutan yang serupa. Untuk sebutan yang tidak serupa adalah apabila hurufnya tidak sama. Hurufnya tidak sama. Contoh 3A dan 5B. Dekat sini kita bercakap tentang A. Dekat sini kita bercakap tentang B. Jadi bila dia adalah huruf yang berbeza, kita cakap dia sebagai sebutan tidak serupa. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, sekarang ni cikgu nak semua salin apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Salin. Dah habis salin cakap dah. Dah. Yang lain dah ke belum? Dah. Dah. Okey. Sekarang menggunakan contoh yang cikgu tunjuk, cikgu nak masing-masing cuba buat A sampai E. A sampai E. A, B, C, D, E. Lepas tu send dekat cikgu. Hanya bagi tahu serupa ke tak serupa. Macam kat WhatsApp
Cikgu bagi lagi 4 minit. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai yang betul. Okey, betul. Bagus, bagus. Yang lain boleh buat. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit. Okey, bagus. Semua betul kan? Cuma cikgu tak reply. Cikgu tengah tengok ramai yang send. Okey, habis masa. Cikgu akan tunjuk. Jadi, terima kasih. Ramai yang jawab. Ramai yang jawab. Cikgu cek satu-satu tadi. Okey, A. A ni dikira serupa sebab apa? Sebab dia cakap Y dengan Y. Jadi, bila Y dengan Y, dia adalah serupa. Okey, B. B ni serupa ke tak? Siapa boleh bagi tahu cikgu? B tu serupa ke tak? Tak serupa. Tak. Ya, dia dikira sebagai tak serupa. Sebab apa? Ni M dan ni N. Jadi dikira sebagai tak serupa. Okey, C. C ni serupa ke tak? Serupa. Serupa. Ya, dia dikira sebagai serupa. Kita tengok balik dekat C. Contoh C. Okey, A. Dia ada 2. Ni X. Ni Y. Ni Z. Masuk. Ambil laptop Ustaz Idin. Pasang terus. Okey, untuk 3, dia ada Z, dia ada X, dia ada Y. Jadi, dia ada X, dia ada Y, dan dia ada Z. Walaupun susunan dia terbalik. Tapi still dia ada dua-dua tu ada X, Y, Z.
Jadi dekat sini kita panggil dia serupa. Jelas ke untuk soalan C? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey. D ni serupa ke tak D tu? Tak serupa. Tak suka. Ya, dia tak serupa. Sebab dia E dan F. Okey, untuk E, dia serupa ke tak E? Tak serupa. Tak Tak. suka. Tak serupa. Sebab apa dia tak serupa? Dekat sini ada D. Dekat sini tiada D. Jadi dipanggil dia sebagai tak serupa. Sampai situ sahaja dahulu kita belajar. Banyak sangat kamu kena hadam malam ni. Benda yang paling susah nak hadam tu apa? Mengeluarkan ungkapan algebra. Tu paling susah. Bukan kamu je. Tak kisahlah sekolah mana-mana pun. Benda tu adalah cikgu rasa benda yang paling mencabar untuk seorang guru menerangkan kepada anak murid dia. Tapi kalau kamu tak faham, tanya je cikgu. Dan cikgu akan bagi homework. Dekat dalam homework tu cikgu akan orang kata fokuskan kepada keluarkan ungkapan algebra tu. Jangan risau. Jangan risau. Okey, kita tengok balik apa yang kita dah belajar. Okey, yang ni tak ada masalah. Maksudnya kita nak cari serupa ke tak. Ini kita dah belajar serupa ke tak. Lepas tu, kita belajar dia punya ungkapan algebra. Ungkapan tu algebra tu bila dikira sebagai ungkapan algebra? Bila ada huruf dalam persamaan tu. Sebutan algebra dia mana? Sebutan algebra adalah dekat mana yang dekat mana sebutan yang ada huruf tu. Macam tadi kita buat 422 yang kamu buat dapat tadi. Okey, lepas tu kita belajar apa? Kita memasukkan nilai huruf ke dalam persamaan. Nombor 12 dan nombor 30. Yang ni pun kita dah belajar. Ni cikgu tengah summary apa yang kita dah belajar. Maksudnya biar kamu set. Okey, yang ni aku dah faham. Yang ni aku dah faham. Okey, lepas tu yang inilah yang paling susah, iaitu mengeluarkan ungkapan algebra. Benda ni adalah benda yang paling mencabar. Tapi mencabar ke tak mencabar ke, nak senang faham, kita kena buat latihan. Siapa yang faham tu cikgu jamin faham daripada form tu, admat dia senang. Admat dia kira kacang je. Cikgu jamin. Cikgu jamin. Kalau siapa yang power algebra, dia kata admat dia fail, maksudnya dia tipu. Dia tak power algebra. Kalau dia kata dia power algebra, senang sangat nak jawab soalan admat. Bukan mat bukan mat form 4 form 5, admat form 4 form 5. Nak power admat, power algebra dulu. Siapa yang terus melangkah, siapa yang terus langkah nak power admat tapi dia tak power algebra, merangkaklah dia dalam Dewan SPM tu. Itu adalah sejujurnya. Algebra ni nadi untuk matematik. Kalau bahasa Melayu, kita punya tata bahasa, kita punya bahasa tu. Mana ada orang nak belajar bahasa Melayu tapi dia tak nak buka kamus bahasa Melayu? Susah. Dia tak akan power. Sama juga matematik. Matematik ni nak power apa? Power algebra, tak ada masalah untuk selesaikan untuk matematik dia yang lain. Okey. Jadi cikgu harap semua boleh jelas apa yang cikgu ajar malam ni. Kamu boleh buka balik recording yang cikgu buat untuk malam ni. Memang khas untuk kamu. Kalau tak adalah cikgu nak upload dekat YouTube tu. Bukannya nak popular. Untuk kamu YouTube tu sebenarnya. Cikgu Faris suruh cikgu buat untuk kamu semua. Homework tu pun, homework yang cikgu push tu bukan untuk cikgu. Cikgu check je untuk kamu. Nak pandai, nak berjaya, buat. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk hari ni. Cikgu ucapkan terima kasih atas fokus yang diberikan, ramai yang respon. Okey, jadi sampai situ sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.